Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Aidilfitri untuk semua umat Islam yang sedang meraihkan Aidilfitri untuk malam pertama. Dan dalam kita meraihkan kegembiraan menjelangnya Aidilfitri ini, pastinya kita akan terimbau juga kenangan ataupun mereka yang amat memerlukan bantuan dan juga segala bentuk kemanusiaan yang kita selama ini melihat isu berkenaan Palestin misalnya perlu terus diperingatkan dan perlu digerakkan dari masa ke semasa. Walaupun begitu, kita cukup berbangga dan juga cukup bersyukur kerana ada sebahagian daripada kalangan kita, rakyat Malaysia, yang prihatin tentang isu Palestin ini dan menggembeleng segenap tenaga mereka untuk memberikan perhatian terhadap isu yang berkenaan di Palestin. Dan kita akan bincangkan dalam kita meraihkan Aidilfitri pada malam ini, tetapi kita tidak akan lupa tentang nasib seagama kita, saudara kita di Gaza dan juga di tepi barat di Palestin. Jadi itu yang akan kita bincangkan tentang misi Aqsa 2 ke Gaza bersama dua orang hebat. Aqsa Sharif berhad bersama kita pada malam itu. Di sebelah kiri saya Profesor Madya Dr. Muhammad Zain Kandar. Assalamualaikum, selamat raya. Okey. Dan Ketua Konvoi Aqsa Sharif untuk ke Gaza pada kali ini. Dan di hujung sana tak asing lagi dengan kita Dr. Tahir Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Aqsa Sharif. Jadi sebelum saya meneruskan perbincangan dan juga kita akan mengimbau pengalaman dua orang Aqsa Sharif tentang misi-misi mereka tentang isu Palestin ini, tetapi kita perlu ingat apa yang berlaku di Gaza sebenarnya masih dalam keadaan yang cukup kritikal. Kita tahu kerana mengikut perangkaan daripada agensi bangsa-bangsa bersatu misalnya, lebih separuh rakyat di Palestin ataupun terutamanya di Gaza tidak bekerja, unemployment. Dan kita tahu orang kata pun jumlah mereka yang mendapat makanan agak vulnerable, agak orang kata pun hari ini mungkin dapat makanan, esok belum tentu lagi dan sebagainya. Apatah lagi tentang sektor kesihatan, ubat-ubatan agak terhad, walaupun orang kata pun pintu Rafah di sepadan Mesir itu sudah dibuka, tetapi masalah ubat-ubatan masih menjadi orang kata krisis di hospital-hospital di seluruh Gaza dan juga di tepi barat. Dan kita tahu juga sejak serangan hebat Israel pada 2008, banyak rumah musnah dan tidak dibinakan semula kerana susah nak masuk bahan-bahan binaan dan sebagainya. Ini realiti. Jadi mungkin kita boleh berkongsi sedikit dengan Profesor Dr. Zain, bagaimana isu Palestin, isu Gaza ini terus diingatkan, terus dipaparkan supaya kita tidak alpa dan tidak lupa, walaupun kebangkitan Arab hebat berlaku sekarang di Syria, di Jordan ataupun di Libya, tetapi isu segalanya adalah ibu segala isu adalah antara perkataan Israel dan juga Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Aidilfitri. Para penonton. Ya, isu Palestin ini memang suatu yang masih berterusan selagi Israel masih bermahajaria di bumi Palestin. Jadi kita tahu bahawa satu sejarah yang panjang terhadap penindasan Israel terhadap Palestin. Dan mungkin yang terkini kita tahulah bahawa selepas blockage ataupun sekatan pada tahun 2006 dan juga serangan begitu hebat pada tahun 2008 dan 2009 menyebabkan lebih 50% daripada penduduk tidak mempunyai pekerjaan. Dan daripada situ telah mewujudkan lebih 85% penduduk bergantung kepada bantuan luar. Apa tidaknya, dia tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan, dan apatah lagi apabila serangan yang dilancarkan oleh pihak Israel sehingga memusnahkan pertanian, perindustrian, institusi perniagaan dan sebagainya. Jadi kesemua itu telah menyumbang kepada kemusnahan yang berterusan yang menyebabkan institusi perniagaan, institusi ekonomi, institusi pendidikan dan institusi kekeluargaan pun dengan terbunuhnya kaum keluarga dan sebagainya yang menyebabkan kesusahan kepada penduduk di Gaza khususnya dan juga di West Bank. Jadi saya alhamdulillah telah dapat sampai ke Gaza pada Oktober 2010 yang lepas dalam konvoi Viva Palestina ke-5 Aqsa to Gaza bersama Viva Palestina Malaysia. Dan kami melihat sendiri kemusnahan bangunan yang hancur yang tidak mampu untuk dibangunkan kembali disebabkan oleh sekatan ekonomi. Tidak dibenarkan bahan binaan untuk masuk jentera-jentera untuk membina semula infrastruktur dan bangunan-bangunan. Dan ini semua menyumbang kepada ketidakcukupan sumber-sumber dan juga tidak ada peluang pekerjaan. Dan akhirnya tidak berlaku satu sistem ekonomi yang boleh dihidupkan di Gaza.
Dan apatah lagi daripada situ wujudlah ramai yang menganggur, dan akhirnya makanan asasi pun akan terjejas, yang menyebabkan anak-anak kekurangan makanan dan kekurangan nutrition dan sebagainya. Jadi mungkin pengalaman doktor sempat masuk ke Gaza pada tahun lepas, dan mungkin kita mendapat laporan-laporan mengikut media antarabangsa dan sebagainya mengatakan mungkin salah satu propaganda yang dimainkan oleh media Israel mengatakan bahawa Gaza tiada masalah selepas pintu Rafah sudah dibuka dan juga banyak bantuan sudah dibolehkan untuk dibawa dan sebagainya. Tetapi agensi Bangsa-Bangsa Bersatu UNRWA mengatakan bahawa isu masih berlaku, dan apa yang mendesak sekarang tentang bagaimana membangunkan semula Gaza selepas diserang secara hebat pada 2008 dan 2009. Mungkin itu yang kita kurang mendapat pemahaman yang jelas tentang itu. Mungkin Dr. Tahir boleh berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Aidilfitri. Berkenaan dengan kesan, kesan tu, apa yang saya nampak ialah sungguh pun Israel membuat propaganda mengatakan sudah tak ada lagi, semuanya sudah. Tetapi kita melihat bahawa benda yang dilepaskan itu apa dia bahan-bahannya. Bahan-bahan pentingnya nak membangunkan balik bangunan-bangunan, factory-factory, kilang-kilang perubatan, kilang-kilang seperti kilang roti yang kita telah buat tu. Bahannya tak ada, tak masuk. Bahan-bahan besi, bahan-bahan simen, konkrit, semua tu. Begitu juga kalau kita tengok nak membangunkan balik Islamic University of Gaza. Dia orang telah musnahkan makmal lab tu. The education, untuk kembalikan balik pada education yang normal, kita kena bangunkan balik makmal ini. So begitu juga dengan hospital. Ubat-ubat yang dibenarkan masuk pun terhad. Jadi yang dinampakkan bahawa sekarang sudah tidak ada lagi masalah itu ialah dia melihat daripada jumlah, but not bukan item-item yang really essential untuk membangunkan balik selepas apa yang berlaku di Palestin. Itu yang kita lihat. Beban yang ditanggung oleh rakyat Palestin bertimpa-timpa sejak blokade 2006. Sebelum itu kebangkitan Intifada sejak tahun 2000 lagi, dan selepas serangan 2008 dan 2009. Nampaknya masyarakat Palestin cukup tabah. Mereka menganggap ini sebagai satu perkara yang terpaksa mereka hadapi dan mereka mesti hadapi. Tetapi kita sebagai orang di luar yang berada di jauh di sebelah timur ini melihat isu Palestin, bagaimana sebenarnya yang kita boleh mengusik hati kita sebenarnya? Pengalaman doktor dan juga Dr. Zain berada di kalangan para rakyat kita, orang ramai di luar sana, buat ceramah, kempen, fundraising dan sebagainya. Mungkin apakah faktor yang kita boleh mencuit hati mereka supaya bersama-sama, walaupun sedikit sumbangan mereka, tetapi mereka mampu untuk memberi sumbangan dan juga menyokong misi-misi sebegini. Jadi sebelum Dr. Zain respon tentang soalan itu, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Setiap Isnin hingga Sabtu, kita sudah pun kembali. Kita masih berbincang tentang misi Aqsa 2 ke Gaza, dan dalam kita bersama ahli keluarga dan ataupun berjumpa sahabat handai dalam sambutan ataupun kemeriahan Aidilfitri ini. Jangan kita sesekali lupa tentang saudara kita di Palestin, di tebing barat dan juga di Gaza. Mereka meraihkan dalam keadaan yang cukup sederhana. Mungkin tidak ada apa yang kita ada di atas meja kita pada hari ini, tetapi mereka meraihkan dalam arti kata meraihkan semangat Aidilfitri dan semangat menjalani ibadah puasa selama sebulan itu dalam bentuk yang hakiki. Jadi mungkin Dr. Zain, kalau kita lihat apa yang berlaku di Gaza tersebut merupakan satu
satu perkara yang orang kata pun tak boleh diterima akal manusia, dan perkara ini perlu terus ditonjolkan, perlu terus dipaparkan, dan tanggungjawab itu diambil juga oleh pihak NGO seperti Asal Sharif, dan kami di awal ni sentiasa mengalalukan kerjasama sebegini untuk memberi orang kata liputan dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita berkongsi sedikit pengalaman Aqsa Sharif bersama rakan-rakan kita di luar sana? Adakah peningkatan kesedaran di kalangan rakyat kita, terutamanya di Malaysia misalnya, bertambah baik tentang ataupun peningkatannya agak ketara tentang isu sebenar Palestin dan juga Israel ni? Kerana kita tak mahu lagi isu berkenaan Israel Palestin ni dianggap isu agama, isu bangsa antara Yahudi dan juga Arab, isu berkenaan dengan ekonomi antara kuasa besar dan kuasa kecil, tetapi isu kemanusiaan dia merentasi semua perkara yang kita bincangkan tadi. Pengalaman saya bersama dalam Viva Palestina kelima pada tahun lepas 2009, September 2010 hingga ke Oktober, selama 45 hari dalam perjalanan konvoi daripada London ke Eropah dan seterusnya ke Gaza. Jadi memang kita kena sedar bahawa apa yang masih berlaku di Palestin, khususnya di Gaza ini, adalah satu keadaan seolah satu penjara besar yang terbesar di dunia, yang mana dengan keluasan 360 km persegi dengan penduduk 1.7 juta. Jadi suatu kepadatan yang begitu tinggi dan tidak ada di atas muka bumi ini, satu kepadatan yang sebegitu. Tambahan pula dengan blokade yang sebenarnya masih berlaku di Gaza. Walaupun disebut bahawa pintu Rafah itu sudah dibuka, tetapi hanya sekelumit. Sedangkan di sekeliling Gaza itu, daripada utara ke timur maupun ke barat, laut Mediterranean, semua dikelilingi oleh udara, dikelilingi oleh tentera-tentera Israel yang mana menghalang segala bentuk keperluan asas untuk masuk ke Gaza. Jadi ini masalahnya, dan perkara ini harus masyarakat sedari. Dan memang pengalaman saya bersama dalam konvoi Viva Palestina kelima itu, kita melihat sendiri bahawa isu ini sebenarnya bukan isu agama. Isu ini sebenarnya adalah isu kemanusiaan. Sebab itulah rakan-rakan daripada Eropah, Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan New Zealand, mereka ini di kalangan mereka aktivis yang bukan Islam. Tetapi mereka tahu bila ditanya, kenapa anda bersama dalam misi ini, dalam konvoi ini? Kami datang kerana kami tidak sanggup lihat manusia menzalimi manusia, manusia membunuh manusia, manusia yang ada kuasa membunuh kanak-kanak. Dan inilah perkara yang harus kita sentiasa melihat, bahawa selagi blokade sekatan tidak dibuka sepenuhnya, kalau hanya sekedar Rafah itu tidak memadai, hanya mengizinkan satu hari beberapa pulau saja. Itu pun banyak halangan lain, birokrasi dan sebagainya. Apabila Aqsa Sharif ingin ke Gaza, kita terpaksa melalui proses yang begitu panjang, dan kita tidak sure sama ada boleh masuk atau tidak. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada sebenarnya perubahan besar berlaku di sana. Semenjak 2006 tambah lagi dengan 2008 sehingga hari ini, sebenarnya rakyat Gaza masih merana. Makanan yang asas masih tidak mencukupi. Kita tahulah bahawa mereka mempunyai sumber makanan yang terhad. Kilang roti kebanyakan dia sudah tutup kerana tidak ada sumber-sumber raw material tidak mencukupi. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya perlu kita sama-sama, rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kita melihat bahawa masalah ini sebenarnya adalah masalah yang masih di peringkat yang perlu kepada perhatian semua pihak. Mungkin Dr. Tahir boleh berkongsi projek terkini yang dilakukan oleh Aqsa Sharif di Gaza sendiri, dengan cerita kilang roti yang sudah diusahakan sejak beberapa tahun lalu, sudah pun beroperasi sejak Jun lalu. Mungkin boleh berkongsi apakah yang dapat dikongsikan bersama dan juga manfaat kepada rakyat sekeliling di Gaza City misalnya. Sebelum tu saya nak touch sikit soalan Haji tadi berkenaan dengan kesedaran rakyat di Malaysia. Alhamdulillah, saya rasa sudah ada peningkatan. Ini saya berdasarkan kepada dalam masa bulan Ramadan saja. Kita target untuk mengumpul lebih kurang RM250,000. Campur semua, so it comes about lebih kurang RM850,000. Alhamdulillah. Tetapi yang kita dapat capai ialah 3 kali ganda lebih dari itu. Kutipan dalam masa bulan Ramadan ni 250, sekarang semalam almost
hampir mencecah 700,000. 3 kali ganda ya. 3 kali ganda. So dengan 700,000 ni maknanya kita akan membawa ke Gaza sekali ni lebih kurang 1.2 juta ringgit Malaysia untuk diagih-agihkan untuk melihat projek-projek baru di sana. Dan sungguh pun banyak macam tu, tetapi kalau kita lihat dari satu sudut juga, kesedaran ni masih memerlukan. There's still a lot of room for improvement untuk menyedarkan. Sebab kalau kita dari segi kesedaran, macam saya tengok masa kutipan buat sumbangan tu, saya selepas memberi dalam masa 15 minit bercerita tentang konvoi ini, saya kata saya akan menunggu lebih kurang 20 minit, 30 minit selepas tarawih nanti, selepas witir, saya tunggu di sini. Kalau ada tuan-tuan nak balik ke rumah, kerana tak bawa dompet, tak bawa duit, saya tunggu. Dan dalam satu majlis tu, penungguan itu menghasilkan hampir RM1,500. Alhamdulillah. Dalam masa menunggu tu. Hebat. Mana itu sudah ada sampai pulang balik ke rumah, datang balik sebab kami menunggu. So itu adalah menunjukkan ada kesedaran. Tapi ramai lagi yang masih belum tahu apa sebenarnya yang berlaku di Palestin. Yang ini yang saya rasa Aqsa Sharif dan juga lainnya, NGO lain yang masih perlu melakukan sesuatu untuk menyedarkan. Mungkin dari satu aspek masyarakat ingin melihat sumbangan-sumbangan mereka itu direalisasikan. Dan inilah yang menjadi fokus kepada Aqsa Sharif. Sampai terus kepada apabila kita balik dalam konvoi kita tahun 2010 itu, kita mengenal pasti sebenarnya kita menerima lebih kurang 35 proposal daripada Palestin. Dan kita menganalisa dan kita mengenal pasti 6 projek yang paling kritikal yang sangat-sangat diperlukan ketika ini di Gaza. Okey, sebelum Dr. Zain jelaskan apa projek yang kritikal itu, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas. Okey, untuk berbincang tentang misi Aqsa Sharif ke Gaza, mungkin Dr. Zain teruskan tentang projek di Gaza. Okey, Aqsa Sharif melihat bahawa permasalahan di Gaza ketika ini memerlukan kepada satu penyelesaian yang praktikal, yang mana antaranya fokus Aqsa Sharif sekarang ialah untuk membantu di aspek makanan, kesihatan, pelajaran dan juga sosioekonomi. Dalam konteks makanan ini sangat esensial. Kalaulah kita bayangkan di Malaysia ni, makanan asas bagi orang miskin mungkin nasi dan juga kicap. Tetapi di Gaza mereka tidak makan nasi dan tidak jumpa kicap mungkin kan. Jadi makanan asasi mereka ialah roti dan keju. Dan inilah menjadi fokus Aqsa Sharif. Jadi sekembalinya Aqsa Sharif daripada Viva Palestina ke-5, kita telah mengumpul dana dan alhamdulillah pada bulan Mac kita telah dapat mengumpulkan lebih daripada 300,000 untuk projek ini untuk permulaan. Dan alhamdulillah sehingga ke Jun 2011 kita telah dapat menyempurnakan projek kilang roti yang nilainya 630,000 dan pada bulan Jun, 28 bulan Jun telah mengeluarkan roti. Dengan harapan ini, masyarakat pun dapat melihat bahawa sumbangan mereka direalisasikan dan membantu terus. Dan sebenarnya pembinaan kilang roti itu membantu dari aspek sumber pekerjaan dan juga memberi peluang kepada pengedar-pengedar roti untuk mendapatkan keuntungan. Jadi inilah bentuk-bentuk yang cuba Aqsa Sharif ketengahkan, iaitu bukan sahaja memberi ikan tetapi memberi coran. Selain daripada kilang roti, contohnya projek ikan air tawar, kita kontribut dengan sokongan dan juga sumbangan Koperasi Muslimin, contohnya 12,000 untuk membina satu lagi kolam ikan. Kerana di tepi pantai Gaza itu telah disekat, tidak dibenarkan nelayan-nelayan pergi ke laut. Jadi itu satu lagi bentuk sosioekonomi. Dan yang terkini, Aqsa Sharif telah memperkenalkan satu sistem yang kita sebut sebagai microcredit ataupun Qardul Hasan atau Abal Bayi Al-Inah, iaitu pembiayaan kepada peniaga-peniaga kecil agar mereka dapat memulakan perniagaan ataupun industri kecil untuk mereka menjana ekonomi, keuntungan sedikit bagi memelihara ataupun itu sudah dilaksanakan. Itu dilaksanakan pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Dan nilainya untuk peringkat awal ni adalah 250,000 dengan sebuah organisasi iaitu Imar Association di Khan Yunis. Jadi itu antara projek dan banyak projek-projek lain yang kita sedang rancang
yang mana antaranya ialah Rose to Rose. Rose to Rose adalah satu projek di antara wanita Malaysia kepada wanita di Gaza. So, jadi itu antaranya. Selain daripada itu, aspek pendidikan. Kita membina sekolah di Betlahia dengan kerjasama Persatuan Mawadah Malaysia. Jadi Aqsa Sharif cuba menggemblengkan, memperkasakan ummah dengan bekerjasama dengan NGO yang ada di Malaysia ini, selain daripada individu, institusi masjid, surau, pejabat-pejabat dan sebagainya. Mungkin itu dari sudut aspek yang kita boleh lihat dari sudut fizikal. Tetapi pembangunan KPIC itu adalah lebih lebih besar. Bagaimana kita dari luar ini boleh bersama dengan rakyat Palestin di Gaza 1.7 juta manusia itu mampu bangkit dan juga create dia punya kekuatan sendiri tanpa ada bantuan pada satu masa akan datang. Jadi mungkin itu pun salah satu aspek yang diberi perhatian oleh Aqsa Sharif. Mungkin bagaimana Dr. Tahir melihat pembangunan kapasiti rakyat Gaza itu sendiri dalam bentuk apa yang sedang diusahakan oleh pihak Aqsa Sharif? Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok Palestin ni, dia adalah satu negara. Kan? Jadi kalau hanya sekadar Aqsa Sharif, satu persatuan nak membantu satu negara, there's a tall order lah. It's a very big task to handle, nak ditangani oleh sebuah persatuan sahaja. So Alhamdulillah, kalau kita tengok, kalau kita sedar di Malaysia ni sendiri, memang banyak NGO lain lagi yang membantu. So adalah, saya rasa amat baik kalau boleh beberapa lagi persatuan-persatuan, NGO yang sama-sama dia punya matlamatnya untuk membantu Palestin ni dapat bekerjasama membantu rakyat-rakyat Palestin ni. Dan Aqsa Sharif ni, kalau saya boleh sentuh sikit lah, mungkin relate juga tadi tentang kesedaran. Aqsa Sharif ingin kalau boleh nak mencuba ni kesedaran ni bukan saja di peringkat orang dah dewasa. Kita nak juga supaya daripada kecil lagi, peringkat kanak-kanak dia orang dah sedar bahawa Palestin itu adalah kita yang punya. Kita bertanggungjawab, kita berhutang dengan rakyat Palestin. Umpamanya dalam salah satu kita punya projek ialah Back to School. Back to School tu di mana kita sekali ini kita ingin membawa 1000 beg. Membawa maknanya daripada sana lah, bukan kita beli dari sini. Dan satu beg itu dengan kandungannya ialah lebih kurang RM100 nilai dia. Dalam beg kita akan bagi pakaian sekolahnya, sebab dia kebetulan kita pergi ini bulan Ramadan dan sekolah di sana start bulan 9 kan. So just nice, cantik, sangat sesuai. Dan cara kita nak untuk mendapatkan beg ni untuk kita sama-sama berkongsi dengan pelajar-pelajar sekolah di sini. Kita target untuk dapat 1000 beg tu, kita cadangkan pada sekolah-sekolah satu darjah satu beg. Angkat lah, beg angkat. Beg angkat. Kalau satu beg tu hanya RM100. Satu darjah tu ada 30. Idea yang kreatif tu. Ya, 30 orang murid. Satu orang hanya keluar RM3.50 saja lebih kurang. Dan dia boleh berikan satu beg untuk pelajar, seorang pelajar di sana. Dan dalam beg tu mungkin juga ada lukisan, apa tu, stationery dan sebagainya. Yang itu stationery, mesej daripada pelajar kita ni kan, untuk kata-kata sokongan, motivasi. So insya-Allah ini antara yang Aqsa Sharif yang kita cuba nak buat. Mungkin ada dalam rancangan untuk membawa anak-anak Palestin datang ke sini, mungkin pertukaran dalam masa 3 bulan, 4 bulan misalnya, memberi sedikit pendedahan kepada mereka. Itu peringkat awal yang kita sebenarnya satu projek baru yang mana kita cuba bekerjasama dengan Persatuan Mahasiswa di Malaysia, yang mana dalam konvoi Ramadan sebenarnya kita membawa seorang berapa ramai semua yang pergi nanti? 12 orang. Dan salah seorangnya ialah pemimpin mahasiswa yang mewakili presiden-presiden mahasiswa di seluruh Malaysia. Jadi satu lagi eksplorasi lah, bidang baru yang cuba dilihat ialah kerjasama antara mahasiswa dengan mahasiswa. Dan ini adalah satu cara bagaimana mahasiswa di Malaysia akan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Gaza. Kita tahu bahawa mereka ramai di kalangan pemuda-pemuda yang memerlukan pendidikan. Tetapi bilangan universiti yang terhad telah menyebabkan bahawa pembangunan kapasiti tadi terbantu. Jadi oleh itu kita pada tahun ini membawa khas, iaitu wakil pelajar universiti, iaitu saudara Mus'ab, untuk melihat sendiri, dan apabila balik saudara Mus'ab akan pergi ke universiti-universiti menerangkan hakikat apakah bentuk kerjasama yang boleh dilakukan di antara pelajar-pelajar universiti di Malaysia dengan di sana. So itu antara pendekatan yang kita cuba melihat secara menyeluruh. Okey.
Okey, terima kasih pada Dr. Tahir dan juga Dr. Zain. Masa tidak mengizinkan, tetapi bagi anda yang ingin terus memberi sumbangan kepada Aqsa Sharif dan misi mereka ke Gaza, boleh hantarkan ke akaun yang kami sediakan tertera di kaca TV anda sekarang, dan juga boleh menghubungi Aqsa Sharif melalui telefon, dan juga boleh Google di laman web Aqsa Sharif. Di situ pelbagai info. Saya suka sangat Aqsa Sharif punya laman web. Banyak info, ada mesej, ada artikel, ada news, ada sebagainya. Jadi boleh anda layari di laman web Aqsa Sharif, dan kami doakan projek ini terus berjaya, dan semua isu atau semua usaha tentang bagaimana kita melihat isu kesedaran tentang Palestin ini perlu diberi sokongan. Tidak dikira siapa di sebaliknya, NGO ke pribadi dan sebagainya, perlu diberi sokongan, dan kita akan ketahui hasilnya nanti apabila mereka pulang semula ke Malaysia. Dan kita mungkin panggil lagi sekali Dr. Zain dan rakan-rakan untuk bercerita, mungkin dah bawa balik gambar ataupun video-video yang menarik di semasa di Gaza nanti. InsyaAllah kita akan panggil sekali lagi. Dan bagi anda, jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, dan juga beri pandangan anda ke email kami. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi, terima kasih.